Assalamualaikum, salam malam Kliwon. So, seperti biasa. Okey, sekali lagi. Assalamualaikum, salam malam Kliwon. So, seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda merasai pengalaman kisah misteri. القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Okey, seperti kita tahu tetamu jemputan Santai Chill kali ni siapa agak-agaknya? Tak tahulah. Tapi sebelum ni kita lately ni banyak yang perempuan lah. Betul. Saya sikit perempuan. Lepas tu kebanyakan Kedah. Yang ni aku tak tahu daripada mana. Nak tahulah kan. Okey, tapi sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe untuk video yang lebih menarik pada masa akan datang. Support sikit guys. Yang mana dah dekat kita rapatkan. Yang dah rapat tu kita eratkan. Gitu kan. Okey, hari ni kita pemanggil bersama siapa? Okey, hello, siapa di talian? Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Adat Bujana dari Negeri Sembilan. Satu-satunya caller kita daripada Negeri Sembilan. Wakil, abang wakil ni daripada Negeri Sembilan. Negeri Sembilan kat mana bang? Negeri Sembilan dekat Labu. Labu. Okey, abang nama Adat Bujana. Panggil Abang Adat Umliha. Abang Adat. Ada nama unik bang, nama unik. Orang Minang ke apa ni? Lebih kurang lah, ada sikit-sikit. Okey. So kita nak tahu juga Hafiz. Umur abang berapa agak kalau boleh share? Saya lahir pada tahun 1974. Cantik tu. Otai masih berbisa ni. Dah 40-an lah. Jadi kita ni rasa yang ni yang paling otai kita paling pernah otai dan first time lelaki yang lebih otai lah daripada sebelum ni. Jadi kita macam tahulah cerita-cerita orang lama ni lain macam. OG kan. Jadi kita nak dengar perkongsian daripada Abang Adat. Macam mana? Best tak best, jom kita dengarkan. Okey abang, boleh kita dengarkan cerita yang pertama? Okey, Assalamualaikum. Kisah yang pertama ni berlaku pada tahun 80-an lah. Pada tahun lebih kurang tahun 1986 lah. Ketika tu saya masih lagi sekolah rendah. Kes dia adalah, kejadian dia adalah sepupu saya hilang di bulan puasa. Sepupu hilang bulan puasa hilang. Selalu kita dengar bulan puasa ni benda-benda halus ni tak ada kan, tapi sebenarnya ada juga. Betul. Dan pernah bawa lari sepupu saya pun. Jadi kejadian tu berlaku pada minggu kedua bulan puasa tu. Kebetulan sepupu saya ni dia demam. Jadi pada hari kejadian tu dia minta izin dekat mak dia nak keluar jalan sekejap. Dia kata dia dah lama sangat duduk dalam rumah kan, jadi dia minta keluar. Jadi mak dia bagi izin keluar lah. Tapi mak dia kata nanti balik cepat lah kan. Sebab dia tengok anak dia tu macam normal macam biasa je. Rupa-rupanya selepas dia keluar tu sampai ke nak buka puasa tak balik-balik. Okay. Jadi dah jadi panik lah family tu kan. Anaknya tak balik-balik. Keesokannya pun tak balik. Jadi dah masuk 24 jam ni family dia pun buatlah report polis kan. Jadi polis pun buatlah gerakan mencari bersama-sama dengan orang kampung kan. Mula-mula dia orang cari dekat sekitar kawasan kampung tu lah. Kan cari-cari jumpa kelibat sepupu tu, tapi bila dekat dia lari. Lepas tu nampak muncul kat tempat lagi satu pula. Pergi dekat dia lari. Jadi dah 2-3 kali kena macam tu, dia orang kata ini bukan sepupu kau ni kata. Ada benda yang bawa jalan sepupu kau ni dia kata kan. Jadi
dia orang kata, polis kata kalau macam tu kita cuba cara apalah, dia kata, cara perubatan Islam lah, dia kata kan. Sebab ini bukan kes colek ni, dia kata kan. Memang kes colek, tapi yang colek tu bukan orang, kata kan. Jadi bawa lah bincang dengan orang Qariah Masjid. Qariah Masjid ni pula kebetulan pada waktu tu dia orang ni ada join jemaah tarikat. Jadi dia orang pergilah ke markas tarikat tu, berjumpa dengan pemimpin jemaah tersebut, minta bantuan. Jadi dia punya pemimpin jemaah ni pun buatlah zikir ringkas kan, minta petunjuk kepada Allah. Alhamdulillah dengan sesi zikir yang dia buat tu dapatlah petunjuk. Tamu ni dibawa ke sebuah kawasan hutan dekat pinggir kampung tu. Kawasan tu memang kami tahu kawasan tu memang keras. Dah banyak kes orang hilang dibawa ke situ. Kita orang panggil kawasan hutan tu kawasan Nek Ipoh, kita orang panggil. Okey, jadi dia orang kata boleh nak cari, insya-Allah dapat. Cuma dia kata kena datang, kena pergi ke kawasan tersebut. Dia bagi landmark lah. Dekat kawasan hutan tu ada satu pokok besar, dia kata. Orang kampung, orang Qariah Masjid datang ke sana selepas solat tarawih, malam Jumaat, buat zikir di situ. Dengan tujuan minta kepada Allah supaya sepupu saya ini dilepaskan. Siapa yang bawa tu minta dilepaskan lah. Jadi Qariah Masjid ni pun sampai pada waktu yang dijanjikan tu adalah dalam lebih kurang 10 orang lah ahli Qariah ni masuk dalam hutan tersebut. Dia lepas solat tarawih, jumpa landmark yang ditandakan tu, jadi majlis zikir pun berjalan. Jadi landmark yang ditanda tu, saya tak faham. Landmark yang ditanda tu siapa yang tanda? Dia macam dapat masa ahli tarekat tu dia buat zikir, dia macam nampak bayangan, dia dapat bayangan. Jadi dia bagi tahu semua landmark ni rupanya macam ni, macam tu. Pokok tu macam ni, dia kata pergi kat pokok tu, dia kata. Okey, faham. Sebab menurut apa yang disarankan oleh pemimpin jemaah tarekat tu, dia kata situ dia punya markas besar lah, golongan jin kat situ, dia kata. Jadi dia orang pun mulakanlah sesi zikir dekat situ. Lama jugalah dia orang berzikir. Tengah-tengah zikir tu pun adalah berlaku macam angin kencang bertiup kat kawasan tu kan. Tapi seperti mana dah dipesan, apa jadi, teruskan zikir tu. Dan dia orang jemaah tarekat ni akan bantu daripada luar. Maksudnya dia orang pun buat majlis zikir juga selepas solat tarawih tu. Jadi bila dah selesai, lebih kurang 2 jam lah dia orang berzikir kat situ. Dalam pukul 1 lebih dia orang pun balik lah. Keesokannya sepupu saya ni dijumpai. Sepupu saya ni dijumpai di sempadan hutan tu. Sempadan hutan? Sempadan hutan tu ada satu kawasan kebun getah. Kebun getah milik syarikat apa ni lah, macam syarikat peladangan ni kan. Felda. Jadi dia punya pekerja ni Sam Dabi lah lebih kurang. Dia orang punya pekerja ni nak pergi menoreh, dia nampak sepupu saya tu tersandar dekat pokok getah kat situ. Okey. Dalam keadaan tak bermaya dan keliru. Jadi dia orang ni kan ada dia orang punya polis bantuan kan. So apa ni pun bawa lah kepada polis bantuan pula bawa sepupu saya ni pergi ke balai. Jadi buat pergi balai, jadi polis hubungi keluarga, bawa balik. Dah bawa balik tu bukan setakat bawa balik je, kena berubat sekali. Sebab kita tak tahu keadaan dia sewaktu dia hilang tu, dia makan apa semua kan. Betul. Dia diberi makan apa kita tak tahu. Sebab dia hilang tu seminggu. Seminggu. Okey, keadaan masa jumpa dengan dia tu macam mana? Kurus kering ke? Dia nampak badan dia susut lah. Badan dia susut, tak bermaya. Lepas tu dia macam ingat-ingat lupa. Okey. Sebab sepupu saya ni masa kejadian tu dia dah remaja dah sekolah menengah dah. Kan. Jadi bawa lah berubat. Jadi masa raya tu dia dah sembuh lah. Jadi dia pergi beraya lah. Masa beraya tu kita orang interview lah dia. Macam mana kau hilang? Dia cerita lah. Dia kata dia sebenarnya masa dia jalan keluar rumah tu, dia jumpa satu nenek tua.
Dan nenek tua tu ajak dia ikut. Dia ni macam kena pukau tu. Oh. Dia ikut je ke mana nenek tua tu pergi. Jadi nenek tu bawa dia satu perkampungan dia tak pernah nampak sebelum ni. Mungkin pandangan dia tu dah diapakan lah. Hijabnya dah dibuka ke, dia nampaklah perkampungan makhluk halus ni. Dekat sana dia dilayan. Diberi makan. Kan? Cuma dia kata ada satu malam tu, malam sebelum dia ditinggalkan, dia kata berlaku ribut yang sangat kuat dekat kawasan tu. Dia kata perkampungan tu dia ada istana dalam tu. Dia macam ada, macam penghulu dia tu duduk dalam istana. Oh. Jadi dia punya istana tu wabah-wabah semua dilanda oleh ribut. Jadi penghulu tu arahkan nenek tua tu, ni budak ni sebenarnya keluarga dia datang menuntut ni, kata hantar budak ni balik, dia kata. Jadi nenek tua tu bawa sepupu saya tu ke sempadan lah. Kan, dibawa ke sempadan. Itu yang dia tinggalkan sepupu saya dekat situ. Jadi sepupu saya kata selepas tu dia kata dia terjumpa ada satu orang India Nuri Getah. India tu yang tolong dia. Okey. Kalau ikut kronologi cerita ni kan, dia dibawa ke satu tempat yang ada penghulu-penghulu kan. Jadi satu masa dikatakan ribut. Boleh jadi masa tu adalah di mana orang-orang yang tarikat ni sedang berzikir, dia sedang berdoa supaya sepupu saya ni dipulangkan. Jadi mungkin itu satu tanda kekuasaan Tuhan kan. Itu pertolongan Allah Ta'ala lah. Oh, yang ni bila aku dengar balik dia agak mind blown lah. Betul. Kan? Seronok dengar. Tapi bila kita cuba ingat balik, benda ni boleh jadi ada sangkut paut dengan cerita. Contohlah, benda ni boleh jadi macam cerita acap yang hilang dekat gunung tu. Kan? Dia ada kaitan jugalah. Tapi mungkin yang acap ni mungkin yang ambil dia lagi kuat daripada yang sedia yang pernah berlaku sebelum ni kot. Tak mustahil lah, tapi apa pun benda ni memang wujud lah. Yang mana yang tak percaya tu kita kena sebagai umat Islam beriman kepada betul. alam ghaib. Jadi apa pun kita kena tebalkan iman kita juga kan, minta pertolongan apa pun yang jadi. Jadi saya ada satu soalan. Kejadian ni berlaku kat mana? Kalau boleh kongsi. Kejadian ni berlaku dekat kampung saya jugalah, mukim saya juga. Kita orang ni dalam kawasan Labu tu dia ada Batu 8, Batu 9, Batu 10, Batu 11, Batu 12. Kawasan ni berlaku dekat Batu 8. Di kawasan Batu 8 ni dia ada merangkumi banyak kampung. Dan dalam kawasan Batu 8 tu ada sebuah hutan. Hutan tu memang keras. Orang tak berani nak masuk dalam hutan tu seorang-seorang. Okey. Sebab selepas kejadian sepupu saya hilang tu, ada lagi kes orang hilang berlaku. Masih lagi berlaku kes orang hilang dekat situ. Tapi dapat bawa balik jugalah. Rasa nenek kebayan tu berminat penduduk kat situ. Tapi yang kata perkampungan tu aku tak pasti adakah alam bunian ataupun tidak. Kan? Nenek kebayan, bunian, bergabung, meletup. Tak tahulah. Sebenarnya yang saya difahamkan lah, bunian ni pun ada yang Islam, ada yang tak Islam. Betul. Kan? Cuma dia orang ni level dia bawah daripada syaitan. Sebab kalau bulan puasa syaitan ni yang kena belenggu ni kan. Betul. Dia orang tak sampai pangkat tu lagi. Dia orang ni nenek kebayan bunian dia dalam golongan jin lah. Kan? Dalam golongan jadi, jin lah. ada banyak pendapat sebenarnya. Betul, kan, daripada ustaz-ustaz, daripada kita punya para ilmuwan. Jadi ada yang kata jin tak diikat hanya syaitan. Ada yang cakap syaitan tu adalah satu sifat yang diikat dia sendiri, nafsu. Jadi pandangan berbeza. Jadi kalau kat sini kan kita nampak ya betul. Takkan jin lah, sebab masih ada berlaku kerasukan apa semua. Masih berlaku. Sebab aku pernah baca ada dengar satu ceramah berkenaan dengan bunian ni. Bunian ni salah satu golongan jin yang
Okey lah, sebelum manusia dijadikan di dunia ni adalah golongan jin juga yang duduk dekat bumi ni. Dan golongan ni buat satu kerosakan juga seperti kita, angkuh. Aku tak tahulah, wallahualam. And then Tuhan bagi bala di mana Iblis. Ketua Iblis Afrit aku lupa. Ifrit. Dia adalah ketua yang mengaguti menghancurkan segenangan yang merosakkan dunia ni. So ya tinggal mungkinlah baki-baki dia ke, wallahualam. Aku pun tak tahu. Kita pun tak tahu ilmu gaib tu macam mana. Betul. Kita just dengar je lah apa pakar-pakar ilmuwan yang bercerita tentang alam gaib. Okey Sebab bro. benda ni gaib kan, bila gaib ni kita tak pasti dia tu, kita nak define dia tu macam mana. Betul. Cuma diorang kalau bulan puasa ke tak aku tak tahu. Sebenarnya kita berkongsi dunia sebenarnya dengan diorang. Yalah. Betul. Cuma alam yang berbeza. Okey bang, kita nak tahu kalau abang ada pengalaman yang kedua ke? Ni pengalaman saya sendirilah. Pengalaman saya sendiri, saya terbawa penumpang yang tak diundang tanpa saya sedar, tapi orang lain dia nampak. Wah. Kejadian ni berlaku pada tahun 2002. 2002. Tahun 2002, ketika tu saya ni berdua dengan seorang lagi kawan. Kita orang nak jumpa seorang lagi kawan. Kawan tu kerja guard. So saya ni keluar lah. Kebetulan kawan saya ni dia kerja shift malam. Jadi saya berdua naik kereta pergi ke sekolah tempat kawan saya bertugas tu lah. Nak dijadikan asbab lah kan. Kita pula dua-dua ni heavy smoker. Nak merokok juga walaupun berada dalam kereta. Jadi tingkap tu kita turunkan. Kan sembang, tingkap sebatang demi sebatang, rokok sebatang demi sebatang sampai dekat sekolah tu. Sampai dekat sekolah kawan saya bekerja tu, saya pun park lah kereta dekat depan guard room tu kan. Jadi saya pun keluar lah. Bila saya keluar, tinggallah kawan saya seorang kan dalam kereta tu kan. Jadi saya keluar, saya nak bertanya pada guard yang in charge pada malam tu. Saya nak jumpa kawan saya. Saya kata, Abang Man ada kerja sini tak? Guard tu kata ada. Tapi saya tengok guard tu, mata dia macam pandang-pandang yang kereta saya tu. Sebenarnya ketika tu dia nampak ada satu lagi passenger duduk di seat belakang. Saya dengan kawan saya ni tobat lahum tak tahu. Tak tahu. Cuma dia menurut guard tu lah, dia kata seling kemudian tu lah bila dia cerita balik kan. Dia kata perempuan rambut panjang, pakaian dia serba kusam, dia kata. Jadi waktu tu dia tak cakap dekat saya. Jadi dia kata Man lagi sejam lagi dia datang. Dia pergi makan tu, datang lagi sejam. Rupanya dia cover light lah. Suruh saya beredar dari situ dengan benda tu. Jadi saya ni dalam keadaan tak sedar, tak tahu apa berlaku dekat dalam kereta saya tu. Saya pun keluar lah, pusing-pusing kereta dengan kawan saya tu lagi sejam dengan makhluk yang menumpang tu. Okey. Kan? Jadi sejam kemudian saya pun datanglah ke sekolah tu. Jumpalah kawan saya yang Abang Man ni kan. Kita pun sembang. Dalam lebih kurang sejam lebih sembang. Guard yang saya jumpa mula tu join kita orang sembang. Borak-borak dia pun tanya soalan yang saya rasa pelik dengan soalan tu. Dia kata tadi mula-mula datang berapa orang? Dia tanya. Saya pun rasa macam tadi aku datang berdua takkanlah kau tak nampak, bukan juga ramai sangat. Oh ni kan. Jadi pun saya kata datang 2 orang je lah awak, kata kan. Kau bukan datang bertiga ke? Dia kata. Saya kata saya memang datang daripada awal di berdua, dia kata. Aduh, alamak. Dia bila dah macam tu, benda tu dah terbongkar lah. Yalah. Saya pun dah tak sedar hati lah. Saya tanya, Wak cerita betul-betul Wak. Saya pun tadi terfikir kan kenapa Wak suruh saya datang lagi sejam, kata kan. Ni aku nak cerita ni, kata. Masa kau mula-mula sampai, dia kata, dekat seat belakang kereta kau tu ada seorang passenger perempuan. Aku memang bila aku tengok tu aku memang ragu-ragu orang ke bukan, kata. Sebab kalau orang
Dia kata kalau perempuan moden ni kita tahulah dia punya penampilan macam mana, dia kata kan. Betul. Ini kata rambut merebang, pakaian kusam, tak ada fashion langsung, kata dia. Aku bajet benda tu lah, dia kata. Jadi dia suruh saya datang balik lagi sejam. Dia kata mungkin dalam sejam tu benda tu keluar dekat mana-mana ke, dekat mana-mana laluan ke, dia mungkin nak tumpang aja ke. Saya ni pun jadi cemas lah kan. Pergi lari dekat kereta, cek kat kereta tu ada bau ke ada apa ke kan. Sebab kita tak tahu dia dah keluar ke belum, sebab kita tak nampak dia. Kan, jadi kita bila dah jadi macam tu, mood nak berborak tu potong lah. Saya pun balik berdua ni nak hantar kawan lagi seorang tu. Kemudian selepas tu saya kena balik seorang-seorang. Jadi nak balik seorang-seorang tu kita, sebab kita tak tahu makhluk tu masih berada dalam kereta ataupun tak. Jadi bawa kereta dalam keadaan ketakutan lah. Kan dalam 2-3 kilometer selepas saya hantar kawan saya tu nak balik ke rumah isteri saya pula. Kan, tapi alhamdulillah lah tak ada apa-apa yang berlaku. Tapi saya ikutlah pesan orang tua, bila dah sampai rumah tu duduklah luar sekejap. Kena rokok sebatang, 2 batang ke. Lepas tu bacalah 3 kul ke, ayat kursi ke, lepas tu baru masuk. Agak-agaknya tu dia nak menumpang je lah. Dia nak gurau. Kita boleh pastikan bila kejadian tu berakhir. Bila kita dah selamat sampai ke rumah, baru kita dapat confirmkan yang dia sebenarnya hanya menumpang saja. Betul. Yelah. Kalau tak kereta rosak, kereta rasa berat. Selalunya yang tak baik macam tu lah. Kan, yang ni memang saya rasa memang dia hanya sekadar nak menumpang saja. Malangnya orang lain nampak. Agaknya kalau abang nampak orang, jadi lain. Kalau nampak saya keluar daripada kereta lah, silakanlah jalan. Tapi saya confirm saya rasa abang buka surah Yasin ke apa-apa dalam kereta kan? Tak juga, orang buka kaset film theater dalam kereta waktu tu. Dengan lagu rock dalam kereta. Agaknya mungkin itulah yang menarik dia masuk dalam kereta. Nak buka lagu Taman Rashidah Utama. Dia pun layan. Agaknya dia tumpang nak dengar lagu. Betul. Okey. Yang kejadian ni tak lama daripada cerita yang tadi itulah. Itu yang ni masa saya dah kahwin. Yang kejadian pertama tu masa saya budak-budak Yang ini kejadian kedua ni sekitar tahun bila bang? Yang ni yang ni tahun 2002. 2002. Okey. Tahun 2002. 2002 saya dengan Hafiz darjah 2 bang. Main-main cok tiang. Main cocok tiang lagi. Inilah kita kita punya gap umur tu tak orang kata tak menghalang kita nak berkongsi cerita. Benar betul. Sebab kalau kita buat gap jadi tak santai dia nanti. Dia kan jadi formal pula nanti leceh. Formal kan tak santai lah kan, tak seronok. Okey bang, kita nak dengar cerita yang ketiga bang. Okey, kisah yang ketiga ni berlaku pada tahun 2006. Sebab waktu tu saya tengah buat degree dekat UPSI. UPSI bang, saya UPSI. Ibu kandung kan ni? Ibu kandung selalu boleh bang. Alumni punya. Okey. Geng lah kita. Cikgu lah rupanya abang ni. Jangan formal sangat lah, nanti kekok. Allah cikgu. Formal sangat tak best. Okey, tak best. Kita santai je. Kisah ni berlaku ketika saya belajar dekat UPSI. Waktu tu saya ambil course muzik. Muzik. Okey. Jadi fakulti saya waktu tu dinamakan Fakulti Seni dan Muzik waktu tu. Okey. Jadi student muzik ni kadang-kadang dia orang ni dipanggil balik sebelum cuti habis. Nak praktis, kononnya ada event lah, ada perasmian itu, perasmian inilah. Pasal kita orang lain kena menyanyi. Choir kan. Jadi pensyarah call suruh datang 2-3 hari lah sebelum semesta buka balik lah.
kebetulan saya ni balik terlebih awal sehari daripada rakan-rakan yang lain. Jadi bila balik pergi rumah sewa, housemate tak balik lagi, kunci rumah pula dekat dia. Kan, jadi saya call lah, saya tanya ada tak tinggal kunci rumah, dia kata tak ada. Cubalah call kawan-kawan yang lain, dia kata kan. Saya pun call dapatlah seorang. Kan dia ada tinggalkan kunci rumah. Rumah sewa dia dekat Ulu Bernam. Ulu Bernam. Kan, dia kata kunci ada abang tinggalkan dekat alas kaki tu. Kau apa je lah, kau masuk je lah. Tapi elektrik tak ada, dia kata, sebab kita cuti SEM 3 bulan. Dia kata tak sempat nak bayar bil elektrik lah, dia kata kan. Jadi bekalan elektrik terputus, dia kata. Dia memang nak bagi package betul lah kan. Jadi saya pun siap-siap lah beli lilin. Kan masuk rumah tu dalam petang lah, saya masuk rumah tu, lepak rumah tu sampai senja. Lepas tu keluar lah, nak pergi makan kan. Lepas maghrib tu saya keluar, tapi saya sempat lah nyalakan lilin. 2-3 batang lilin saya tinggalkan. Lepas tu pergilah kedai makan. Pergi mamak, survey-survey, manalah tahu kalau terjumpa ke budak-budak yang kita kenal kan, yang balik awal macam kita. Malangnya seorang pun tak jumpa. Kan, jadi pasrah je lah saya kata kan. Kena jugalah balik ke rumah kawan saya tu dengan elektrik tak ada. Saya pun masuk rumah tu dalam lebih kurang dalam pukul 2 lah. Pukul 2 pagi. Sebab kita bila dah bersorangan ni, kita tunggu ngantuk betul baru kita balik. Betul. Kan? Tapi faham je lah, bila kita masuk rumah orang ni, dia punya hawa tu lain daripada kebiasaan kita. Betul. Kan? Payah nak tidur. Kan? Payah nak tidur. Kalau first time kita masuk rumah orang, mesti payah nak tidur. Betul. Ya, jadi saya ni pun cubalah bergolek sana, bergolek sini, bergolek sana, bergolek sini. Dah dapat mu nak tidur tu, dia biasanya macam tu lah, tengah-tengah terlayang tu kan. Tiba-tiba saya dengar suara ketawa kecil. Macam perempuan, tapi ketawa dia tu macam gelakkan kita. Menghilai lah. Dia tak hilai sangat lah, dia macam kontrol lagi lah. Okay. Dia suara tu dekat dapur. Saya ni cubalah camkan suara tu kan, sebab yelah Ulu Bernam ni dia tepi jalan kan. Manalah tahu kita ingat bunyi kenderaan lalu ke apa ke kan. So bila tak ada kenderaan, terdengar clear suara tu dekat dapur. Alamak, saya kata kan, betul lah bunyi suara ni, saya kata kan. Jadi kita ni dah jadi takut lah. Kan. Jadi cuba nak tutup telinga dengan bantal, masih clear dengar lagi. Dah tutup. Saya ni dah tutup telinga, clear dengar. Tutup dengan bantal, sebab bila kita sorang-sorang, keadaan sunyi, bunyi yang jauh pun kita boleh dengar. Betul. Sebab waktu tu semua orang dah tidur. Bunyi cengkerik kat luar pun kita boleh dengar. Jadi saya ni berpeluh-peluh lah ni. Kan. Ya, masa tak tu ada. masa tu kita punya pengharapan tu, masa tu lah baru ingat Allah kan. Masa tu, ya Allah tolonglah aku, ya Allah, bila lah suara dia nak berhenti gitu kan. Jadi kalau kita lama berada dalam zon ketakutan tu, gangguan tu nanti dia akan makin lama makin kuat, sebab Betul. dia dah boleh baca kita. Dia dah tahu kita ni dalam ketakutan. Jadi energi dia akan lebih kuat dan nanti gangguan dia akan lebih kasar. Betul. Jadi saya kena keluar daripada zon takut tu. Sebab saya seorang-seorang. Jadi yang menentukan kita masih takut ataupun keluar dari zon takut tu diri kita sendiri sebenarnya. Masa tu kita punya persoalan diri kita seorang-seorang sebenarnya. Jadi saya pun apa zikir yang saya ingat saya baca lah. Kan sampai saya dapat bertenang. Daripada nafas tu turun naik.
lama-lama nafas tu jadi reda. Pernafasan tu jadi reda. Makin lama makin tenang, makin lama makin tenang. Dia ambil masa tu sebenarnya. Tapi saya pendekkan lah kan. Pendek je. Sampai saya dapat bertenang. Dan bila saya dengar suara tu, ketakutan tu dah mula tak ada. Dia jadi annoying. Kau rasa menyampah dengan suara tu. Bila kau nak berhenti ni kan, dia dah jadi macam tu. Mula-mula tu takut. Menyinggap pula bila kita dah keluar pada zon takut tu, kita jadi meluat. Kau dia tak reti nak diam ke? Macam tu kan. Jadi saya pun minta ilham pada Allah Ta'ala. Ya Allah, berilah aku ilham macam mana nak buat ni, macam mana aku nak bagi suara ni berhenti ni. Jadi memang Allah Ta'ala bagi ilham lah. Ketika saya fikir tu, saya teringat kisah saya dengan mak saya pergi kebun. Pergi kebun, biasalah kita masuk kebun ni kan. Masuk kebun ni kadang-kadang kebun ni kawasan dekat dengan kaki bukit. Memang alam lain tu memang sentiasa dekat dengan kita. Tengah-tengah petik buah ke petik apa, bau gulai masuk dalam kebun. Jadi saya tengok mak saya bertenang je, saya dah takut dah. Mak saya dia tegur. Gulai tak bergaram. Bila mak saya cakap gulai tak bergaram tu, langsung bau tu hilang. Langsung bau tu hilang. Saya ni petua, saya kata kan. Tapi mungkin Allah Ta'ala nak beri kita ilham pergi tegur. Tapi nak pergi melangkah tu satu perjuangan jugalah tu. Nak bangun, ambil lilin tu. Tapi dalam waktu tu dah nekat lah. Sebab kita dah annoying dengan suara tu. Pergi berjalan tu, sambil tu dalam hati baca ayat kursi berulang-ulang. Pergi dekat dapur tu, sampai dekat dapur tu saya terus bagi salam. Saya terus bagi salam. Macam ni cara abang bagi salam tu dalam nada macam mana? Okey, kata Assalamualaikum. Okey. Kata. Kalau dah tahu sama-sama menumpang dekat sini, tolonglah senyam. Kata. Awak punya ketawa tu mengganggu saya nak tidur. Boleh tak kita hormat satu sama lain? Kata. Kalau awak nak berkawan, saya tak sudi. Tapi dalam hati tu baca ayat kursi tu, jangan datang kosong je. Di takdir Allah Ta'ala terus suara tu senyap. Tadi saya ingat abang ikut petua abang dah bangun, pergi kat dia, Assalamualaikum. Gulai tak bergaram. Itu kan aku fikir tu benda tu. Mau dia jawab balik. Dia pasal apa? Pasal gulai. Aduh weh. Takut dia jawab pula kan, gulai apa pula. Betul lah pasal aku dah betul ni. Nah, kau nak cakap suara tak sedap kan? Suara kau tak sedap, saya dah. Okey, lepas abang dah tegur tu, terus hilang Dia tu sediap, saya tinggalkan lilin dekat dapur tu. Saya tinggalkan lilin dekat dapur tu, biar dapur tu terang. Jadi pasal mungkin suasana gelap, dia suka kawasan tu. Mungkin dia main-main dekat situ, jadi bila saya letak lilin dekat situ, dia akan beredar lah. Tapi memang Alhamdulillah lah, lepas tu tak ada dengar apa-apa dah. Barulah saya dapat tidur. So maksudnya kat sini pesanan orang tua tu, orang kata berani tu jangan terlalu berani sangat. Maksudnya nak tegur benda tu kan. Dia sebenarnya ada orang cakap jangan tegur. Ada orang cakap jangan tegur. Dia sebenarnya bergantung pada keadaan dan suasana lah. Rasanya betul. Mungkin kalau kita tegur tu, kita berada kat tempat dia. Kita pergi tempat dia, kita tegur. Betul. Yang ini rumah orang, saya tetamu, dia pun tetamu. Jadi tetamu sama tetamu, mana boleh mengatasi tetamu yang lain. Kenalah sama kata. Orang kat sini nak tidur, orang kat sana janganlah bising. Kita baca dia punya logik dia lah. Betul juga kan. Apa yang abang Adat ni share, satu benda yang baru juga. Betul. Itu kan. Jadi pasal jangan tegur ni,
bergantung pada tempat. Kan? Tengok bergantung pada tempat. Kalau kita masuk hutan, kita pergi tegur, memang kita cari masalah lah bila macam tu. Lepas tu kena jaga pertuturan lah kan. Cakap tu benda-benda yang baik lah. Nak tegur tu boleh rasanya boleh, tapi cara elok lah, jangan kau cakap, "Woi, senyap ah." Itu memang kau dapat je. Lah mungkin kita gunakan bahasa yang baik kan. Kita cakap pun beradab dengan dia kan. Sebab saya bagi salam, saya kata saya nak tidur, saya kata kan. Saya cakap baik-baik saya cakap baik-baik, saya tak ada maki hamun pun. Saya cakap baik-baik. Sebab yelah, walaupun dia makhluk lain, tapi kalau kita beradab, cakap beradab, mungkin dia akan rasa segan kalau dia berkasar. Boleh jadi dia pun jin Islam juga. Contoh kalau kita bercakap dengan orang lah, orang cakap suara tinggi, kita cakap suara rendah, lama orang tu akan merendahkan suara dia. Betul. Orang berbudi, kita berbahasa. Gitu. Kita berbahasa. Tapi ini fikir balik juga nak berbudi. Risau tak ada bahasa. Kalau dipikirkan dengan siapa kita berbahasa tu, ngeri balik. Betul lah Baras. Ya tu. Tak ada, takut dia balas. Takut. Ya ke? Maaf lah, lagi lah. Dah lepas dia jawab tu, dia tiup lilin tu. Allah. Bisa. Assalamualaikum, aku tidur kat kereta je lah. Aduh. Okey. Kira abang ada banyak cerita lagi ke? Ada lagi. Aku rasa kita nak simpankan lah. Simpan Kita nak simpankan lah untuk kalau ada part 2, part 3. Jangan kita ada pemanggil otai orang lama ni, macam Oji. Cara penyampaian pun nampak Oji. Pengalaman banyak. Okay. Jadi so channel West kita nak tutup. Kita nak minta abang ada tak nak buat apa-apa pesanan pada pendengar-pendengar Santai Chill? Okey, pesanan saya selamat Hari Raya kepada admin Santai Chill dan juga semua yang mengikuti kita punya Santai Chill ni. Cuma kalau kita berada di sesuatu tempat tu, pertamanya kita jaga adab kita kan, dan kalau boleh kita jaga percakapan kita, sebab kadang-kala gangguan ni berlaku disebabkan percakapan kita. Okey, betul. Jadi kita yang kat luar sana beringatlah nak bercakap sesuatu tu, sebab tu kita umat Islam sebenarnya kita tak digalak pun kan untuk mencarut kata-kata kotor tu, tak. Sebab tu kita kena jaga tutur kata kita kan. Walaupun kadang-kadang kita rasa macam terkeluar juga kan, lain lagi kita orang ni Melaka pula kan. Sabar, tahan kan. Okay. Tapi mungkin hantu kat Melaka rare kot, dia biasa dengar macam tu. Hantu kat Melaka dia dah biasa. Dia biasa Takut orang yang luar dari Melaka kata nanti dia kan. Takut hantu kat Melaka pun dia hawa punya orang kan. Itulah pasal. Okey, kepada pendengar-pendengar Santai Chill, kalau korang nak part tu boleh komen kat bawah. Kalau banyak permintaan, kita request abang Adat lagi. Boleh abang Adat? InsyaAllah. Tapi sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe. Jumpa pada minggu akan datang. Assalamualaikum.